Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafah, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, wa khususan ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa man ittaqa. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan pada pendengar sekalian. Ke segmen motivasi sudah tentu kita mulakan dengan ucapan terima kasih. Terima kasih pada Radio Ekin dan juga kepada puan sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Isnin hari ini. Kan? Tapi kita tak kisahlah hari apa pun. Hari apa pun di hadapan kita tetap satu saja perjuangan kita. Fafirru ilallah. Kita nak berlari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak capai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada maksud lain, tujuan lain. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, amal ibadatku, segala hidup matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb sekalian alam yang telah mencipta dan mentadbir alam ini. Sesungguhnya dialah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka kepadanya lah kita sedang menuju. Nampak hari ni kita turun rumah tadi, naik kereta mungkin, kita pergi ke pejabat. Hakikat sebenar kita sedang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menuju balik pada Allah. Inna lillahi wa ilaihi raji'un. Bila kita mati, orang mati kita ucap, kita mati orang pula ucap untuk kita. InsyaAllah apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kepada Allah lah akhirnya kami semua raji'un, akan kembali. Maka tuan-tuan perempuan saudara-saudara Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perkara ini kita kena ambil setiap hari dalam hidup kita, untuk kita jadikan sumber motivasi kita yang paling tulen, sumber motivasi yang hakiki dalam diri kita. Dengan inilah kehidupan orang-orang yang dah berjaya dulu telah lalui, iaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ni ada pula orang kata, "Ayolah nabi-nabi tak boleh lah, nak tak aci lah ya, ustaz." Kenapa? Kerana nabi-nabi ni semua maksum, sedangkan kita ni macam mana kan? Memang confirm dah kita tak maksum, memang kita tak mampu lah macam tu nak ikut nabi-nabi ni. Pula baik, kita sebutlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu golongan yang dipuji berulang-ulang kali di dalam Al-Quran Al-Karim. Satu golongan manusia biasa, ada salah silap. Mereka bukan maksum, tapi mereka dalam keadaan kebiasaan mereka. Manusia biasa mereka tu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ulang-ulang puji di situ, di sini, dalam ayat itu, ayat ini dan sebagainya. Yang mana akhirnya Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya Allah dah redha dengan mereka. Subhanallah, Allah redha dengan mereka. Kita ni hari ni tuan-tuan baru nak berlari nak cari redha Allah. Dan redha Allah ini kalau kita tengok ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi, Allah Ta'ala akan kumpulkan ahli syurga ni. Orang dah masuk syurga ni, orang dah masuk syurga, dah cukup rasa segala nikmat, janji-janji yang kita terima tu dah dapat semua dah. Akhirnya Allah Ta'ala kata pada ahli syurga ni, satu masa Allah kata, "Wahai ahli syurga sekalian, apa lagi yang kamu nak? Ada lagi tak yang kamu tak dapat?" Ahli syurga jawab, "Surrender, tak ada apa dah ya Allah, kamu dah bagi. Apa yang dijanji dulu kami dah dapat, kami dah lihat, kami dah rasa, kami dah dengar dan sebagainya." Maka Allah SWT kata, "Maka aku nak tambah lagi nikmat aku pada kamu." Apa dia? Allah SWT beritahu, "Hari ini aku istiharkan keredaanku kepadamu." Masya Allah, kan? Dah masuk syurga dulu baru dapat redha Allah, Allah dapat pengistiharan. Tapi para sahabat Nabi SAW dalam masa hidup lagi ni, sedang mereka masih lagi macam kita. Ada masa lapar, ada masa dahaga, ada masa kenyang, ada masa sihat, ada masa segar, ada masa mengantuk. Dalam keadaan mereka ada rumah tangga, ada kerja buatnya, ada yang berdagang, bertani, ada yang makan gaji, ambil upah dengan orang, ada yang tak ada kerja, menganggur pun ada. Jadi dalam keadaan mereka macam kita, tapi oleh kerana mereka berada di dalam kelompok yang dinamakan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah redha dengan mereka. Maka ini juga perkara yang kita nak lihat, benchmark ini. Orang yang Allah dah redha ni, kan biasa tu. Kita ni kalau dulu kecil-kecil ataupun masa kita sekolah, masa kita dalam alam pelajaran, kita akan
cuba, oh ni kawan kita yang nombor 1 ni macam mana dia belajar. Kita akan cuba tiru orang cemerlang, orang ahli perniagaan. Dia akan tengok tokoh mana yang dia akan cuba tiru. Mungkin kawan baik dia, mungkin kedai sebelah dia, orang yang apa sajalah, ahli sukan. Dia akan tengok macam mana orang yang juara-juara ni. Sebab sifat manusia dia nak tengok contoh dia tu. Maka di sinilah benchmark ini Allah Ta'ala telah beri, iaitu para sahabat Nabi SAW. Kita tidak ada hujah lagi di depan Allah. Sebab para sahabat Nabi ni dalam keadaan mereka ni ada manusia biasa, keperluan manusia biasa, ada salah silap macam kita, tapi Allah telah redha. Maka kita juga kena lihat dalam diri para sahabat Nabi SAW ini, kenapakah Allah lah begitu redha dengan mereka. Maka sudah tentu tak lain dan tak bukan kerana agama yang sempurna yang telah mereka bawa dalam diri mereka. Waraditu lakumul Islam madina, aku redha bagi kamu Islam itu sebagai agama. Tuan-tuan, Allah kaitkan redha Allah dengan agama. Sejauh mana agama ada dalam diri kita, sempurnanya agama ada dalam diri kita, maka sejauh itu redha Allah datang dalam diri kita. Mudah saja. Dan para sahabat Nabi SAW, dalam apa keadaan mereka, mereka telah bawa agama yang sempurna dalam diri mereka, dengan keyakinan yang sempurna pada Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan yang sempurna kepada tunjuk ajar Nabi SAW, cinta pada Nabi SAW. Dalam diri mereka telah usahakan diri mereka ini begitu sekali. Maka kita lihat antara ciri-ciri utama mereka ialah kerana mereka benar-benar merasakan Allah Subhanahu Wa Taala ada, dan mereka benar-benar letakkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itulah sebagai satu hubungan yang paling mereka jaga. Nabi SAW, ini biasa kita dengar ni, Nabi SAW hari satu masa bonceng dengan kenderaan dengan sepupu dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas masa tu budak lagi. Nabi SAW kata apa? Ya gulam. Ni masa duk bonceng-bonceng ni, Nabi SAW tanya, kata, wahai budak. Gulam ni budak lah, budak baru nak besar. Wahai budak, kata Nabi SAW, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, aku nak ajar kamu. Ni dengar betul-betul ni, dengar betul-betul ni. Aku nak ajar kamu kalimatin, beberapa perkataan ini. Apa dia? Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajirhu tujahak. Kamu jaga Allah, Allah akan dapati, Allah akan sentiasa berada di hadapan kamu. Tuan-tuan perempuan, Nabi cakap dengan siapa ni? Dengan Abu Bakar ke? Tak. Dengan siapa ni? Dengan Umar ke? Dengan Osman ke? Dengan Ali ke? Dengan sahabat Nabi yang dewasa ke? Tak. Dengan gulam, ya wahai budak. Budak, mungkin budak 13 tahun, begitulah, nak tengah baru nak besar. Maka Nabi SAW kata, ni aku nak ajar kamu, kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Di sini adalah nak menunjukkan pada kita, tuan-tuan perempuan, betapa hati para sahabat ini telah dipupuk. Baik orang dewasa mereka, baik orang kanak-kanak mereka, baik lelaki mereka, baik perempuan mereka, telah begitu dipupuk dengan perkara yang hakiki ini, keyakinan yang sempurna pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita nak jadikan diri kita. Dengan budak ni Nabi cakap macam tu. Apa lagi Nabi SAW tahu? Nabi SAW kata, jagalah Allah di hadapan kamu. Faiza sa'alta fas'alillah. Bila kamu nak minta sesuatu, minta dengan Allah. Wa iza sta'inta fasta'in billah. Bila kamu nak satu perkara, nak mohon pertolongan, minta tolong dengan Allah. Nakkan apa-apa, minta dengan Allah. Nak minta tolong dengan Allah, kata Nabi SAW. Dengan budak tu, dengan budak. Inilah yang dipupuk dalam diri para sahabat Nabi SAW. Hubungan yang begitu murni, yang mantap, yakin yang sempurna dengan Allah. Dalam diri mereka tak ada benda lain. Mereka hanya melihat Allah, kesukaan Allah, kehendak Allah. Maka kita juga perlu bawa benda ni, supaya barulah kita jangan ingat para sahabat Nabi ni orang soleh, maka hidup dia pun senang, mudah, tak ada masalah. Tak, macam-macam masalah. Sebagaimana kita hari ni, mereka juga ada pernah tersilap, tersalah, sehat, sakit dan sebagainya. Tetapi apa yang lebih penting ialah apa keadaan sekalipun, semuanya membawa mereka semakin dekat dengan Allah, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala buat keputusan. Allah Taala buat keputusan untuk redha dengan mereka. Kita pun nak buat benda yang sama. Motivasi tertinggi kita sudah tentu ialah redha Allah.
maka kita nak usahakan apa saja keadaan kita nak bawa hubungan ini, kita nak jadikan diri kita semakin hampir menuju pada Allah, semakin hampir menuju pada Allah. Akhirnya kita akan dapat Allah, kita dapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semasa kita bertemu dengan Allah, Allah sambut kita dengan penuh kemuliaan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala beri taufik untuk kita faham perkara ini. Kita dapat amal mana yang patut, yang elok diamal, kita dapat amalkan, ambil tindakan yang sebagainya, sewajarnya. Dan seterusnya kita dapat sembang-sembangkan, sampaikan, ceritakan, panjang-panjangkan, apa lagi, forward kan, WhatsApp kan, sekarang ni zaman WhatsApp kan, perkara ini pada saudara kita yang lain pula, insya-Allah. Semoga Allah SWT beri taufik kepada kita atas kebaikan ini, dan jika ada izinnya, ada kehendaknya, dua-dua pertemuan kita, insya-Allah kita dapat bertemu lagi pada lain waktu. Sehingga itu saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.